kita pergi pada Dr. Rozaimi ya. Nanti akan ada isu-isu lain juga. Dr. Rozaimi, kita tahu di akhir zaman ada banyak hadis-hadis yang sahih yang bertaraf hasan dan sahih yang sebut kemunculan imam-imam yang sesat, a'immatul mudhillin, yang mana imam-imam ni menurut kumpulan-kumpulan eskatologis ataupun pekaji-pekaji hadis fitan sebahagiannya menganggap bahawa ini rujuk pada akhir zaman pada waktu kita, yang mana mereka ni penjilat pemerintah, yang mana mereka ni melanggar nusus nas-nas Quran dan hadis. Jadi apa pandangan Dr. Rozaimi apabila mereka mengatakan jawatan ataupun kita kata majlis-majlis agama atau orang-orang yang terlibat, autoriti yang terlibat, mereka adalah para pemimpin yang menyesatkan? Apa jawapan? Silakan. Baik, berkenaan dengan hadis tu, sebenarnya ada perbincangan dalam kalangan ulama berkaitan dengan sanad hadis tu, tetapi sebahagian ulama menerimanya kerana jalurnya banyak dan mereka mengatakan hadis itu mencapai taraf hasan. Dan ia berlaku ketika mana dunia ini tidak ada lagi ataupun kita kata berkurangnya mereka-mereka yang amanah terhadap ilmu. Jadi apabila kita berbicara tentang imam-imam yang menyesatkan. Imam ni maksudnya orang yang ada pengikut lah. Sebab tu kita panggil imam kat masjid tu imam, sebab dia ada makmum di belakang dia. Sebab tu kita panggil tokoh-tokoh besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni semua kita panggil imam. Sebab mereka ada pengikut di belakang mereka. Tetapi Nabi SAW memberikan ingatan kepada kita tentang imam-imam, iaitu tokoh-tokoh yang ada pengikut tetapi mereka menyesatkan orang. Jadi sesatkan orang ni, dia ada dua keadaan. Sama ada orang yang ada ilmu dan mengkhianati ilmu dia, maksudnya dia ada ilmu, dia tahu tentang ilmu, dia ada maklumat tentang agama, kemudian dia lipat agama dia, dia lipat ilmu dia untuk kepentingan dunia dia. Yang ni lah yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan mereka ini seperti anjing di dalam Al-Quran. Okey? Dan satu lagi golongan ialah golongan yang jahil. Orang yang tidak ada ilmu tetapi memandai-mandai di dalam ilmu. Yang ni yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sangat biasa kita dengar, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Iaitu Nabi SAW atau kama qala, Nabi bersabda, Allah tidak akan menarik ilmu daripada manusia ni dengan merentapnya daripada dada manusia, tetapi dengan mematikan ulama. Sehingga bila Allah Ta'ala tidak tinggalkan lagi ulama di dalam dunia, manusia mula mengambil orang jahil sebagai tokoh mereka, sebagai orang kata apa, sebagai panduan mereka. Dan mereka ditanya dan mereka memberi fatwa tanpa ilmu, dan mereka ini sesat lagi menyesatkan orang lain. Jadi ada dua keadaan. Sama ada orang yang ada ilmu dan khianat kepada ilmunya, ataupun orang yang tidak ada ilmu tetapi memandai-mandai tentang ilmu. Dan benda ni juga ditekankan oleh Sufyan ibn Uyainah. Maafkan saya, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah. Dia mengatakan, man fasada min ulama'ina fahuwa syabahun bil yahud. Wa man fasada min ubadina fahuwa syabahun bin nasara. Sesiapa yang rosak di kalangan ulama kami, maka dia ada kesamaan seperti mana orang-orang Yahudi yang ada ilmu tapi khianat, yang ada ilmu tapi ubah kerana kepentingan peribadi. Dan sesiapa yang rosak di kalangan orang yang kuat beribadat di kalangan kita, dia rosak juga. Dia ada kesamaan dengan orang Nasara yang ada benda baik yang dia nak buat tetapi dia jahil, dia tidak ada panduan, dia tidak ada kepakaran. Jadi bila kita kembali kepada isu akhir zaman ni, betul Nabi SAW memberikan amaran, tetapi Nabi juga memberikan amaran untuk kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, apakah yang kita nampak sekarang ni yang menyanggahi Quran dan Sunnah? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seperti mana ayat yang Dr. Musa baca tadi. Siapa yang menghidupkan satu nyawa seolah-olah macam menghidupkan manusia seluruhnya. Jadi apa yang dibuat oleh sekarang ni, doktor-doktor ni, berempah pulas ni, kawan saya seorang 30 jam bertugas terpaksa. Kerana apa? Kerana nak menyelamatkan orang dalam ICU yang terkena COVID ni. Jadi apa yang dibuat? Saya tak nampak di mana pelanggaran terhadap maqasid ataupun dalil-dalil syarak. Jadi kita nak tengok orang ni menyesatkan ataupun tidak, kembali kepada asas kita, kembali kepada Quran dan Sunnah. Adakah menjaga nyawa manusia? Adakah
menjaga kesihatan manusia ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam? No, saya tak fikir begitu. Kerana di dalam Islam, kerana di dalam Islam berubat adalah sesuatu yang dituntut. Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah lam yunzili da illa wa anzala ma'ahu dawa. Tadawaw ya ibna Adam. Nabi SAW mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit melainkan akan turunkan ubat. Maka berubatlah wahai anak Adam. Di dalam nukilan Al-Imam Syafi'i umpamanya, sebenarnya dalam isu vaksin ni, Imam Syafi'i pernah memberikan pandangan, iaitu dia mengatakan kalau seseorang itu minum ubat yang mana di dalam ubat tu ada sedikit racun, yang mana racun tu dipercayai dengan kajian boleh untuk meningkatkan antibodi badan dia, maka dibenarkan untuk diambil. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis lalat, hadis celupan lalat, di sana ada konsep mencelup lalat, walaupun kita tahu lalat tu berbahaya, tetapi kalau dengan lalat itu dicelup, lalat itu boleh mengurangkan ataupun menghilangkan mudarat daripada kuman yang dibawa oleh lalat, maka Nabi SAW suruh celup. Nabi SAW suruh celup bukan untuk apa? Untuk menghilangkan mudarat. Walaupun kita tahu lalat tu kotor. Tapi Nabi kata fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar shifa. Sebahagian kepaknya dalam sebahagian pandangan ulama kata di sebahagian badannya ada penyakit, sebahagian yang lain ada penawar. Jadi saya tak nampak di mana satu yang dikatakan ulama jahat dalam isu ni, kerana kita masing-masing berfikir bagaimana untuk menjadikan keadaan manusia ataupun kesihatan manusia tidak tergadai disebabkan oleh pandemik yang kita sedang bincang ini. Jadi itu pandangan saya lah, wallahu a'lam.